Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Kitab Riyadhus Shalihin, terjemahan dan huraian jilid yang pertama, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Untuk malam ini kita akan baca dahulu biodata Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan buka kitab selepas daripada kata pengantar. Dia tulis huruf Roman situ tuan-tuan. Biodata Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nama dan keturunan beliau. Beliau ialah Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi. Nisbah kepada Nawa, sebuah kampung di Hauran, Syria. Kemudian Ad-Damshiq Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Beliau digelar Syekhul Madhab, yang berarti orang alim dan ketua kepada mazhab Syafi'i. Beliau juga digelar Kabirul Fuqaha, yakni orang besar dan pemimpin bagi ulama fiqh. Kelahiran dan pembesarannya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah di kampung Nawa daripada dua ibu bapa yang soleh. Ketika berumur 10 tahun, beliau mula menghafaz Al-Quranul Karim dan mempelajari ilmu fiqh dengan sebahagian ahli ilmu di sana. Pada suatu hari, Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marqushi radhiyallahu an secara kebetulan melalui kampung tersebut. Lalu beliau melihat kanak-kanak sedang memaksa Imam An-Nawawi
supaya bermain. Tetapi beliau Imam Nawawi melarikan diri daripada kanak-kanak tersebut dalam keadaan menangis kerana dipaksa untuk bermain. Biasanya kanak-kanak ni dia suka main, tapi Imam Nawawi ni tak nak main. Dia menangis. Bila budak-budak ajak dia bermain, dia menangis. Lagi paksa lagi dia tak nak. Namun demikian beliau tetap membaca Al-Quran. Menjak daripada budak-budak lagi dah kerja dia baca Quran. Tidak seperti kanak-kanak yang lain. Syekh Yasin pun pergi menemui ayah Imam An-Nawawi dan menasihatinya supaya menumpukan sepenuh perhatian anaknya kepada menuntut ilmu. Jadi tengok dia ni lain pada budak lain. Dia ni asyik membaca Al-Quran. Dia tak suka bermain, membuang masa. Maka Syekh Yasin menasihatkan supaya ayah Imam Nawawi hantar anak dia pergi belajar, pergi menuntut ilmu. Ayahnya pun mengikut nasihat Syekh Yasin tersebut. Pada tahun 649 Hijrah, Imam An-Nawawi datang bersama ayahnya ke Damsyik, Syria untuk melengkapkan penghasilan ilmunya di Madrasah Darul Hadis. Di samping itu, beliau tinggal di Al-Madrasah Ar-Rawahiyah yang bersambung dengan Al-Masjid Al-Umawi di sebelah timur. Pada tahun 651 Hijrah pula, beliau menunaikan haji bersama ayahnya, kemudian pulang semula ke Damsyik. Kehidupan ilmiahnya, pada tahun 665 Hijrah, Imam Nawawi memegang jawatan ketua Darul Hadis. Di samping beliau menjadi guru di sana. Ketika itu, umur beliau adalah 34 tahun. Beliau terus berkhidmat di sana sehinggalah beliau meninggal dunia. Sesungguhnya kehidupan Imam An-Nawawi radhiyallahu an dalam bidang ilmu selepas tiba di Damsyik mempunyai keistimewaan yang tersendiri dengan 3 perkara. Yang pertama, kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu pada awal usia dan pada zaman remaja. Sesungguhnya ilmu telah mengambil segala-galanya daripada beliau. Daripada kecil, budak-budak lagi dah belajar. Dia tak ada buang masa. Dan beliau telah merasai pada ilmu itu ada suatu kelazatan yang tidak boleh disamakan dengan segala kelazatan nikmat yang lain. Beliau Imam Nawawi sentiasa bersungguh-sungguh membaca dan menghafal. Bahkan beliau menghafal kitab At-Tanbih dalam tempoh 4 bulan setengah sahaja. Beliau juga menghafal bahagian fiqh ibadah yang merupakan suatu perempat daripada kitab Al-Muhadzab pada baki tahun tersebut, yakni dalam tempoh 7 bulan setengah. Cepat dia belajar. Terlalu pantas masa yang diambil untuk menuntut ilmu. Dalam tempoh yang singkat sahaja, beliau telah memperoleh rasa kagum dan kasih sayang gurunya, yakni Imam Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala. Lalu gurunya itu melantiknya sebagai pengulang pelajaran di dalam halaqah ilmunya. Kedua, keluasan ilmu dan pengetahuan Imam An-Nawawi. Sesungguhnya di samping kesungguhan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam menuntut ilmu, beliau mempunyai 2 kelebihan yang istimewa, iaitu keluasan ilmu dan kepelbagaian pengetahuan di dalam banyak bidang. Murid beliau Imam Alauddin Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala telah menceritakan tentang zaman gurunya menuntut ilmu, bahawa pada setiap hari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mempelajari 12 pelajaran dengan guru-gurunya dalam bentuk syarah dan pembetulan, iaitu pertama, 2 pelajaran daripada kitab Al-Wasit, kedua, pelajaran ketiga daripada kitab Al-Muhadzab, ketiga, suatu pelajaran
tentang himpunan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, pelajaran kelima daripada kitab Sahih Muslim. Yang keenam, satu pelajaran daripada kitab Al-Luma' oleh Ibnu Jinni rahimahullahu ta'ala dalam bidang ilmu nahu. Ketujuh, satu pelajaran daripada kitab Islahul Mantiq oleh Ibnu Sikit rahimahullahu ta'ala dalam bidang bahasa Arab. Yang ke-8, satu pelajaran dalam ilmu saraf bahasa Arab. Yang ke-9, satu pelajaran dalam ilmu usul fiqh. Yang ke-10, ada kalanya beliau mempelajari kitab Al-Luma' oleh Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Yang ke-11, ada kalanya beliau mempelajari kitab Al-Muntakhab oleh Imam Al-Faqrur Razi rahimahullahu ta'ala. Yang ke-12, satu pelajaran dalam ilmu Asma'ur Rijal. Yang ke-13, satu pelajaran dalam ilmu Usuluddin. Banyak dia belajar. Ilmu yang dipelajari oleh Imam An-Nawawi. Beliau menulis semua perkara yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran ini. Sama ada yang berbentuk huraian kepada perkara yang meragukan, ataupun penjelasan kepada ungkapan yang tidak jelas, maupun penjelasan dari sudut bahasa. Ketiga, penghasilan karya yang banyak. Beliau Imam Nawawi mengambil berat tentang penulisan kitab dan memulakannya pada tahun 660 Hijrah. Ketika itu beliau berumur 30 tahun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberkati waktu umur beliau dan membantu beliau. Allah Ta'ala mencairkan perahan buah fikiran beliau dalam kitab-kitab dan karangan-karangan yang besar, ulung serta mengagumkan, yang boleh dilihat padanya kemudahan ungkapan dan gaya bahasa, kejituan dalil, kejelasan buah fikiran, serta keadilan dalam membentangkan pendapat-pendapat para ulama fiqh. Sejak dahulu hinggalah sekarang, hasil-hasil karangan Imam Nawawi sentiasa mendapat perhatian setiap orang Islam, muslimin dan muslimat, dan diambil manfaat dengannya di seluruh dunia. Antara kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang paling utama ialah, yang pertama, Syarah Sahih Muslim. Yang kedua, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhandab. Yang ketiga, kitab Riyadhus Salihin yang kita baca ini. Yang keempat, kitab Al-Adhkar. Yang kelima, kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Yang keenam, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang ketujuh, kitab Al-Manhaj dalam bidang ilmu fiqh. Seterusnya, akhlak dan sifat Imam Nawawi. Semua pengarang kitab biodata para ulama rahimahullahu ta'ala telah sebulat suara menyatakan bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ialah ketua dalam bab kezuhudan. Zuhud ni berpada dengan dunia, tak berlebih-lebih, tak melampau-lampau dalam mengejar keduniaan. Menjadi teladan dalam bab kewarakan dan tiada tolok banding dalam bab memberi nasihat kepada para pemerintah, menyuruh orang lain melakukan kebaikan serta mencegah mereka daripada perbuatan mungkar. Pada pengenalan ringkas mengenai kehidupan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, eloklah kita berhenti sejenak bersama sifat-sifat utama dalam kehidupan beliau ini, iaitu yang pertama, beliau bersifat zuhud. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mengosongkan diri daripada mengikut hawa nafsu makan, hawa nafsu berpakaian, dan hawa nafsu berkahwin. Sebaliknya, beliau mendapati pada kelazatan ilmu itu pengganti yang mencukupi baginya daripada semua hawa nafsu tersebut. Yang ini memang kita tak boleh lawan lah. Memang hebat. Kita kalau tak makan, mati. Kita kalau tak tak ada pakaian, tak ada wang ringgit, susah hati. Tetapi itu tidak bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Suatu hal yang menarik perhatian ialah beliau telah berpindah dari persekitaran yang serba sederhana di kampungnya Nawa ke bandar Damsyik, di mana terdapat pelbagai kesenangan dan nikmat. Kalau kita tengok tuan-tuan, beliau ni asal orang kampung, tetapi bila menuntut ilmu, dia berhijrah ke bandar. Bandar ni apa yang tak ada tuan-tuan? Semua ada. Bandar ni mana-mana bandar pun kota raya dia canggih. Tetapi walaupun Imam Nawawi orang kampung, bila dia berpindah ke bandar, dia tetap bersifat dengan zuhud, berpada-pada dengan dunia dan tidak melebih-lebihkan dunia. Ketika itu, beliau masih muda, iaitu pada tahap usia yang mana hawa nafsu dan tubuh badan masih kuat. Biasalah orang muda. Orang muda ni kalau nafsu ni jangan kira lah. Kadang-kadang orang tua pun kuat nafsu juga, tapi kuat rasa je lah. Kan? Orang muda memang hebat. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dapat mengalahkan nafsunya, tidak mengikut nafsu panas orang muda. Namun demikian, beliau Imam Nawawi berpaling daripada semua keseronokan dan keinginan hawa nafsu, di samping bersungguh-sungguh meninggalkan kemewahan hidup di dunia serta sengaja memilih kesusahan hidup. Dia tinggalkan nikmat hawa nafsu, kesenangan dunia, lalu dia milih yang susah. Dia ambil yang susah untuk mencari ilmu, untuk mencari keberkatan, mencari keredaan Allah Ta'ala yang kekal abadi di hari akhirat. Yang kedua, sifat wara'. Di dalam kehidupan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, terdapat banyak contoh yang membuktikan kewarakan beliau yang bersangatan. Antaranya ialah beliau tidak makan buah-buahan yang ada di Damsyik. Biasa tuan-tuan, Arab ni dia banyak buah-buahan. Apa yang tak ada tempat kita, ada tempat dia. Tetapi sifat Imam Nawawi ni wara', dia tak makan buah-buahan yang ada di Damsyik. Tatkala mana ditanya tentang sebabnya, beliau berkata, orang tanya dia, "Imam, kenapa kamu tak makan buah-buahan ni? Bukannya haram, bukannya tak sedap, lazat." Apa jawab Imam Nawawi? Beliau berkata, sesungguhnya di Damsyik terdapat banyak harta wakaf dan harta yang dimiliki oleh orang yang dihalang pada syarak daripada menguruskan sendiri hartanya dengan sebab dungu ataupun gila ataupun belum balik ataupun sebagainya. Alasan Imam Nawawi tak makan buah-buahan di Damsyik kerana dia kata dekat Damsyik ni banyak harta wakaf, harta yang dimiliki oleh orang yang dihalang pada syarak. Orang yang orang kata tak cukup akal, orang yang dungu, orang yang mungkin kita kata telah hilang ingatan. Jadi bagi Imam Nawawi, ini tidak menyelerakan beliau untuk memakan buah-buahan yang ada di Damsyik. Sedangkan pada kita ni tak ada apa-apa masalah pun. Tetapi bagi Imam Nawawi, seorang ulama, seorang pencinta ilmu, beliau amat berjaga-jaga dan berhati-hati. Langsung dia tidak memakan buah-buahan yang ada di Damsyik. Berjual beli dan sebagainya pada harta tersebut tidak diharuskan. Jadi oleh kerana harta-harta ni yang dihalang oleh syarak, maka pada Imam Nawawi berjual beli dan sebagainya pada harta-harta tersebut tidak diharuskan, melainkan dengan cara yang memberi keuntungan dan kebaikan kepada pemiliknya. Jadi macam mana pun kalau nak jual beli, kata Imam Nawawi, dia mestilah menguntungkan, memberi kebaikan kepada pemilik dia. Walaupun pemilik dia ni orang yang jahil, orang yang tak cukup akal, orang yang telah hilang kewarasan, tetapi tetap juga mestilah dijaga kebajikan dan keutamaan diberikan. Tetapi muamalah pada harta-harta tersebut di Damsyik adalah secara musaqah, dan para ulama pula telah berbeza pendapat tentang hukumnya. Jadi masalah harta yang dihalang oleh syarak ni yang berlaku di Damsyik dilakukan secara musaqah. Tidak menguntungkan. Makna secara musaqah ni tak menguntungkan tuan pemilik harta tersebut, kerana pemilik harta tersebut adalah orang-orang yang tidak pandai, tidak cukup akal, yang dungu dan seumpamanya.
Ulama yang mengharuskan musaqah berkata bahawa musaqah itu diharuskan dengan syarat ia memberi kebaikan dan keuntungan kepada anak yatim dan kepada orang yang dihalang pada syarak daripada menguruskan sendiri hartanya. Tetapi orang ramai tidak melakukan musaqah tersebut, melainkan dengan memberi kepada pemilik tanaman itu kadar untuk sebanyak 1/1000 daripada hasil tanaman. Maka bagaimanakah jiwaku boleh reda dan tenteram? Apa yang berlaku jelas. Kata Imam Nawawi, jual beli yang berlaku di Damsyik tidaklah menguntungkan tuan milik kepada harta berkenaan, tetapi menguntungkan kepada orang yang memiliki tanaman. Makna tuan kebun, pemilik kepada bukan pemilik harta tetapi pemilik buah-buahan. Maka bagi Imam Nawawi ini amat tidak dia bersetuju, lalu dia mengambil keputusan tidak memakan buah-buahan yang ada di Damsyik. Kerana urusan muamalah jual beli buah-buahan di Damsyik itu pada pendapat Imam Syafi'i dia tidak betul dan tidak menguntungkan kepada tuan milik harta berkenaan, harta wakaf yang dimiliki oleh orang-orang yang disebutkan tadi. Selain itu, Imam Nawawi memilih untuk tinggal di Al-Madrasah Ar-Rawahiyah, bukannya di madrasah-madrasah yang lain, kerana madrasah tersebut beliau pilih dibina oleh sebahagian peniaga. Setiap kali hak beliau genap setahun, beliau pun membeli sesuatu harta dengan himpunan gajinya dan mewakafkan harta itu kepada Darul Hadis. Atau beliau membeli buku-buku lalu mewakafkannya kepada khazanah madrasah. Beliau tidak mengambil apa-apa pun selain daripada dua perkara tersebut. Begitulah waraknya Imam An-Nawawi. Beliau tidak mengambil keuntungan, bahkan beliau banyak berkorban, menyusahkan diri untuk menegakkan ilmu, menegakkan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, tempat-tempat pengajian. Di samping itu, Imam Nawawi tidak mahu menerima apa-apa hadiah atau pemberian daripada sesiapa pun, kecuali apabila beliau memerlukan sesuatu, dan sesuatu itu datang daripada orang yang beliau telah pastikan keagamaannya, maka barulah beliau menerima pemberian orang tersebut. Maknanya Imam Nawawi ni tak ambil mudah-mudah. Kalau dia ambil, dia tengok siapa yang bagi. Orang yang dipercayai, orang yang berpegang dengan agama, orang yang amanah bagi pada Imam Nawawi, baru dia ambil. Kalau tidak, biasa-biasa dia tak ambil. Begitulah waraknya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau juga tidak mahu menerima apa-apa daripada orang lain, melainkan daripada kedua ibu bapa dan saudara maranya sahaja. Ibu beliau selalu menghantar kepadanya baju dan sebagainya untuk beliau pakai. Ayah beliau pula menghantar kepadanya apa yang beliau makan. Beliau hanya tidur di bilik yang beliau telah tinggal padanya di Al-Madrasah Ar-Rawahiyah sejak hari beliau datang ke Damsyik, dan beliau tidak pernah inginkan sesuatu yang lain. Ketiga, sifat Imam Nawawi adalah menasihati para pemerintah. Sesungguhnya pada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terdapat sifat-sifat orang berilmu yang memberi nasihat dengan ikhlas, yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan lidahnya, serta menunaikan kewajipan menyuruh dengan perkara yang baik dan melarang daripada perkara mungkar. Beliau seorang yang ikhlas dalam memberi nasihat tanpa ada sebarang tujuan tertentu atau kepentingan peribadi. Imam Nawawi juga seorang yang berani tanpa rasa takut di jalan Allah Ta'ala akan celaan orang yang mencela. Di samping itu, Imam Nawawi mempunyai kemahiran berbahasa untuk menyampaikan sesuatu maksud dengan jelas dan fasih. Selain mempunyai kemahiran berhujah dan berdalil untuk menguatkan dakwaan dan kenyataannya, orang ramai sentiasa merujuk kepada beliau dalam menghadapi apa jua musibah, masalah dan kesusahan, serta meminta fatwa dan tunjuk ajar daripada beliau. Imam Nawawi sentiasa bersegera dan berusaha
menyelesaikan masalah-masalah mereka, sebagaimana yang pernah berlaku dalam kes penyitaan kebun di Syam. Kisahnya ialah tatkala Sultan Al-Malik Az-Zuhair Bibars rahimahullah ta'ala datang ke Damsyik dari Mesir selepas memerangi tentera Tatar dan menghalau mereka dari negara umat Islam. Wakil Baitul Mal melaporkan kepada Sultan bahawa banyak kebun di Syam adalah milik kerajaan. Sultan pun memerintahkan supaya kebun-kebun tersebut disita. Oleh kerana hak kerajaan, kata Sultan, sita. Kerajaan yang punya. Tak boleh, orang tak boleh masuk, tak boleh pakai. Manakala para pemiliknya pula dikehendaki mengesahkan pemilikan mereka dan menunjukkan dokumen bukti. Jadi siapa yang dakwa kebun dia punya, dia kena tunjuk geran, kena tunjuk bukti. Kalau tidak, maka kebun tersebut akan disita dan dia menjadi milik kerajaan. Ekoran daripada itu, orang ramai pergi mengadu kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Darul Hadis. Lalu beliau menulis sepucuk surat kepada Sultan. Antara isi surat tersebut ialah, sesungguhnya pelbagai bentuk kemudaratan yang tidak mampu diungkapkan telah menimpa orang Islam pada harta benda mereka dengan sebab penyitaan itu. Mereka juga diminta membuktikan apa yang tidak wajib ke atas mereka pada hukum syarak. Maklumlah tuan-tuan, zaman dulu mana ada geran macam hari ni, mana ada pejabat tanah. Jadi Sultan minta bukti. Susahlah ceritanya. Jadi kalau tak ada bukti hak milik dia, maka kerajaan terus ambil sita. Jadi ini menyusahkan rakyat. Oleh itu, penyitaan ini adalah tidak halal di sisi sesiapa jua daripada para ulama Islam. Sebaliknya, sesiapa jua yang ada di sesuatu di tangannya, maka sesuatu itu adalah miliknya, yang tidak boleh dipertikaikan lagi dan dia tidak boleh diminta membuktikan pemilikannya. Lantaran keberanian beliau terhadap Sultan itu, baginda menjadi murka pada Imam Nawawi. Marah Sultan pada Imam Nawawi kerana Imam Nawawi tidak menyelebahi Sultan. Imam Nawawi tidak menyebelahi kerajaan, menyebelahi rakyat, menyebelahi orang ramai. Bila berlawan dengan pemerintahan ni biasalah tuan-tuan. Ini cari parah. Lalu Sultan memerintahkan supaya segala gaji beliau dipotong dan beliau dipecat daripada segala jawatannya. Oleh kerana berlawan dengan Sultan ni, tak ikut arahan Sultan, maka arahan dikeluarkan, potong gaji dia, pecat semua jawatan dia. Mereka pun berkata kepada baginda, sesungguhnya Syekh Imam Nawawi tidak ada apa-apa gaji maupun jawatan. Bila arahan dikeluarkan, potong gaji dia, pecat semua jawatan dia, orang ramai kata kepada Sultan, Sultan, Imam Nawawi memang tak ada ambil gaji pun. Dia mengajar ke, dia buat kerja, dia tak ada ambil gaji. Dan dia tak ada apa jawatan. Macam kita tuan-tuan tak ada jawatan, nak mati gitu. Kan? Imam Nawawi tidak. Imam Nawawi dia tidak ada gaji, dia tidak ada apa jawatan. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melihat surat tersebut tidak berguna di sisi Sultan, jadi Sultan tak ambil kira. Sultan tidak hiraukan surat yang dihantar oleh Imam Nawawi. Beliau berjalan sendiri kepada Sultan dan bertemu dengan baginda. Beraninya Imam Nawawi, bila surat dihantar, Sultan tak baca, Sultan tak ambil perhatian, Imam Nawawi pergi sendiri jumpa berdepan dengan Sultan. Imam Nawawi pun bercakap kepada baginda Sultan dengan kata-kata yang tegas. Dia hantar surat, tak nak baca surat, Imam Nawawi cakap depan-depan apa yang sepatutnya dia perkatakan. Sultan hendak menghukum beliau. Sultan marah nak hukum kepada Imam Nawawi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memesongkan hati Sultan daripada melaksanakan kehendak baginda itu. Allah Ta'ala pelihara, selamatkan, maka Sultan tak jadi menghukum Imam Nawawi. Allah Ta'ala juga memelihara Imam Nawawi rahimahullah ta'ala daripada tindakan buruk Sultan. Kemudian baginda menintahkan supaya perintah penyitaan itu dibatalkan. Akhirnya tukar. Tak jadi sita.
batalkan arahan situ. Siapa yang punya, diserahkan balik kebun-kebun kepada tuan punya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan orang ramai daripada keburukan penyitaan tersebut. Nampak sangat betapa berjasanya alim ulama kepada rakyat jelata. Jadi sebab itu penting tuan-tuan, di dalam masyarakat adanya alim ulama yang ikhlas untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, apa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewafatan Imam Nawawi pada tahun 676 Hijrah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pulang ke kampung Nawa selepas mengembalikan kitab-kitab yang beliau pinjam daripada bahagian wakaf dan menziarahi kubur guru-gurunya, lalu berdoa untuk mereka dan menangis. Sebelum kepulangan tersebut, beliau sempat menziarahi sahabat handainya yang masih hidup dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah menziarahi bapanya, beliau menziarahi pula Baitul Maqdis dan Al-Khalil di Palestin. Kemudian beliau pulang semula ke Nawa, lalu jatuh sakit dan meninggal dunia di kampungnya itu pada tanggal 23 Rejab bersamaan tahun 676 Hijrah. Tatkala mana berita kematian beliau sampai ke Damsyik, bergemalah Damsyik dan kawasan-kawasan sekitarnya dengan tangisan, dan orang-orang Islam amat bersedih, berduka cita atas pemergian beliau. Ekoran daripada itu, Qadil Qudah Izzuddin Muhammad bin As-Sawih rahimahullahu ta'ala bersama sekumpulan sahabatnya pergi ke Nawa untuk menunaikan solat jenazah ke atas Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di kuburnya. Kematian beliau ditangisi oleh sejumlah ulama-ulama dalam syair-syair yang mereka karang khusus untuk mengenang beliau. Demikianlah terlipatnya sehelai lembaran daripada lembaran-lembaran salah seorang tokoh umat Islam selepas berjihad dalam menuntut ilmu dan mewariskan banyak khazanah ilmu kepada umat Islam. Dunia Islam pada hari ini masih mengingati, mengenang dan menyebut-nyebut nama beliau dengan kebaikan, di samping berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat dan keredaannya menyelubungi beliau. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan rahmat yang luas, serta memperhimpunkan beliau ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang bermaksud bersama golongan yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan para nabi-nabi, siddiqin, para syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid di jalan Allah taala, dan orang-orang soleh. Alangkah eloknya mereka itu menjadi teman di syurga. Surah An-Nisa ayat 69. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk kepada muqaddimah. Sepatah kata pengarang, iaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan boleh tengok kepada muka surat selepas daripada kita baca tadi, selepas biodata. Muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan dengan nama Allah yang maha merahmati segala makhluknya di dunia, lagi maha mengasihani para hamba-hambanya yang beriman di hari akhirat. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghafar, mukawwiril lail 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar, alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'az wal iddikar, wa waffaqahum lidhunubi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Segala puji ialah milik Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa,
Maha mengalahkan segala makhluk, Maha mulia, Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang memasukkan malam ke atas siang sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan penglihatan, serta sebagai pengajaran bagi orang-orang yang berakal dan ingin mengambil iktibar. Tuhan yang menyedarkan daripada kalangan makhluk-makhluknya akan orang yang dipilih olehnya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka zuhud terhadap alam dunia dan segala isi kandungnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan mereka dengan muraqabah kepadanya serta sentiasa berfikir tentang hari akhirat dan seumpamanya, selain sentiasa mengambil peringatan, menerima teguran dan sedar daripada kelalaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi taufik kepada mereka untuk bersungguh-sungguh dan berterusan dalam mentaatinya, serta untuk bersedia bagi memasuki tempat tinggal yang kekal abadi, yakni syurga. Pada masa yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada mereka untuk berwaspada terhadap segala apa yang boleh memurkakannya dan menyebabkan mereka masuk ke dalam tempat kemusnahan abadi, yakni neraka Jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Selain memberi taufik kepada mereka untuk memelihara amalan-amalan tersebut sekalipun berbeza-beza hal dan keadaan. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu wa asyhadu an la ilaha illallahul barru al-karim ar-raufur rahim. Saya memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sehabis-habisnya, sesuci-sucinya, yang paling merangkumi, paling bertambah dan paling membesar, yakni yang paling sempurna. Sesungguhnya saya bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang maha baik, maha mulia, maha pemurah, maha mengasihani, lagi maha merahmati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dini qawim wa salatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Saya juga bersaksi bahawasanya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hambanya, rasulnya, kekasihnya dan teman sejati yang sangat dicintainya, yang menunjuk dan membimbing umat manusia dan jin ke jalan yang lurus serta menyeru dan mengajak kepada agama yang betul. Semoga rahmat, keampunan, kemuliaan, keselamatan dan kesejahteraan daripada Allah SWT dilimpahkan ke atas baginda, semua nabi yang lain, keluarga masing-masing dan orang-orang yang soleh seluruhnya. Adapun selepas itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, beribadah dan bertauhid kepadaku. Aku tidak menghendaki daripada mereka sebarang rezeki untuk diriku, diri mereka atau mana-mana makhluk, kerana akulah yang maha kaya lagi maha pemberi rezeki kepada sekalian makhluk. Aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku atau kepada diri mereka atau kepada mana-mana makhluk, kerana akulah yang memberi makan dan sebagainya kepada sekalian makhluk. Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 57. Ini merupakan suatu penjelasan daripada Allah Ta'ala kepada seluruh jin dan manusia bahawa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Oleh itu, mereka wajiblah mengambil berat terhadap tujuan mereka diciptakan, selain berpaling daripada habuan-habuan dunia dengan bersifat zuhud, kerana sesungguhnya dunia ini adalah tempat kemusnahan, bukannya tempat tinggal yang kekal abadi. Dunia juga kenderaan untuk menyeberang ke negeri akhirat, bukannya rumah keseronokan dan sukaria. Dunia juga tempat mula perpisahan dan putusnya segala amalan dengan datangnya kematian, bukannya negeri yang kekal abadi. Kerana itulah orang-orang yang benar-benar sedar, berwaspada dan bijak di kalangan penduduk di dunia ini ialah orang yang kuat beribadah kepada Allah Ta'ala,
Manakala orang yang paling berakal di dunia ini pula ialah orang yang zuhud, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya, sesungguhnya bandingan kehidupan di dunia hanyalah seperti air hujan yang kami Allah Ta'ala turunkan dari langit, lalu tumbuhan bumi daripada jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan haiwan ternakan pun tumbuh dan menjadi subur sehingga bercampur baur dan berpaut-pautan dengan sebab air hujan itu, sehingga apabila bumi itu telah menjadi cantik dan berhias dengan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan yang berwarna-warni, serta penduduknya pula menyangka bahawa mereka akan dapat menuai hasilnya, tiba-tiba bumi itu didatangi oleh perintah Allah Ta'ala untuk memusnahkan tanamannya pada waktu malam ataupun siang hari. Lalu Allah Ta'ala jadikan tanamannya musnah sepenuhnya seperti tanaman yang sudah dituai, seolah-olah ia tidak pernah wujud sebelum itu. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat Allah Ta'ala bagi golongan yang berfikir. Surah Yunus ayat 24. Terdapat banyak lagi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengertian ini. Alangkah indahnya kata-kata seorang pensyair. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala ada hamba-hamba yang cerdik. Mereka menceraikan dunia dan takut akan ujian-ujian yang menduga iman. Mereka merenung pada hakikat dunia ini, maka tatkala mereka tahu dengan yakin bahawa dunia ini bukan tempat tinggal sebenar untuk mana-mana makhluk yang hidup, mereka jadikan dunia ini seumpama lautan yang luas, serta mereka mengambil amalan-amalan soleh di dunia ini sebagai kapal-kapal untuk menyeberang ke syurga. Apabila keadaan sebenar dunia ini adalah apa yang telah saya sifatkan, manakala keadaan sebenar kita dan hikmah penciptaan kita pula adalah apa yang telah saya sebutkan sebelum ini, maka setiap mukallaf wajiblah membawa dirinya melalui jalan orang-orang yang baik dan soleh, di samping menelusuri landasan orang-orang yang mempunyai akal fikiran dan mata hati. Setiap mukallaf juga wajiblah bersedia untuk menghadapi apa yang telah saya isyaratkan kepadanya, selain mengambil berat terhadap apa yang telah saya ingatkan mengenainya. Dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan tersebut, maka jalan yang paling betul dan landasan yang paling benar untuk dilalui oleh setiap mukallaf ialah beradab, berakhlak dan berpegang teguh dengan segala apa yang telah sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh makhluk yang terdahulu dan yang terkemudian, dan yang paling mulia antara sekalian makhluk yang telah lepas dan yang akan menyusul kebuniannya. Semoga rahmat, keampunan, kemuliaan, keselamatan dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan ke atas baginda dan semua nabi yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maksudnya, bertolong-tolonglah kamu wahai orang-orang beriman atas kebaikan, yakni dalam melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan takwa, yakni dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Begitu juga telah sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Maksudnya, Allah Ta'ala sentiasa menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudara-saudara seagamanya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih.
Maksudnya, sesiapa yang menunjukkan orang lain kepada sesuatu kebaikan, maka baginya pahala seumpama pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Maksudnya, sesiapa yang mengajak orang lain kepada sesuatu hidayah kebaikan menuju kepada Allah Ta'ala, maka baginya pahala seumpama pahala-pahala orang yang mengikutnya, tanpa mengurangkan apa-apa pun daripada pahala-pahala mereka. Seterusnya telah sahih juga bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Maksudnya, maka demi Allah sesungguhnya bahawa Allah Ta'ala memberi hidayah dengan sebab kamu kepada seorang lelaki adalah lebih baik bagi kamu daripada unta-unta merah. Lantaran itu saya melihat, yakni mendapat buah fikiran dan ilham untuk menyusun sebuah kitab ringkas. Yang pertama, menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Kedua, mengandungi apa yang boleh menjadi jalan bagi pengamalnya untuk menuju negeri akhirat. Ketiga, menghasilkan adab-adabnya, yakni adab-adab pengamalnya yang zahir dan yang batin. Yang keempat, menghimpunkan hadis-hadis targhib dan tarhib serta pelbagai jenis adab golongan salikin seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat zuhud, latihan-latihan jiwa atau rohani, pembentukan akhlak, pembersihan hati dan rawatannya, pemeliharaan anggota-anggota badan dan penghapusan kebengkokannya, dan lain-lain perkara yang menjadi tujuan golongan arifin. Dalam kitab ini, saya berusaha untuk tidak menyebut kecuali hadis sahih yang jelas makna dan kaitannya dengan sesebuah bab. Di samping saya merujuk hadis itu kepada kitab-kitab hadis sahih yang masyhur. Saya mulakan bab-bab dalam kitab ini dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Seterusnya saya hiaskan apa yang memerlukan kepada catatan, penjelasan dan huraian maksud dengan permata-permata peringatan yang bernilai. Apabila saya berkata di akhir sebuah hadis muttafaq alaih, maka maknanya ialah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Seterusnya saya berharap jika kitab ini siap dikarang agar ia menjadi pembimbing bagi orang yang mengambil berat dengannya kepada segala kebaikan, di samping menjadi penghalangnya daripada segala jenis perkara keji dan perkara yang membinasakan. Saya juga meminta kepada mana-mana saudara seagama yang mengambil manfaat dengan mana-mana kandungan kitab ini agar berdoa untuk saya, kedua ibu bapa saya, guru-guru saya, semua orang yang kita kasih, dan juga untuk orang-orang Islam seluruhnya. Wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa hasbi Allah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya, hanya kepada Allah yang maha mulia lagi maha pemurah dan pergantunganku, dan hanya kepadanya jugalah penyerahan dan persandaranku. Pencukupku ialah Allah Ta'ala semata-mata, dan ia Allah Ta'ala sebaik-baik pihak yang diserahkan diri dan segala urusan kepadanya. Tiada sebarang upaya dan tiada sebarang kekuatan untuk meninggalkan maksiat atau melakukan apa-apa jua urusan dunia maupun akhirat, melainkan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. InsyaAllah kita akan sambung kitab kita pada bab ikhlas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ilaika
المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.